Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Baik, pada bahasan video yang lepas kita dah membahaskan berkaitan dengan tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu ialah catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang peradaban manusia. Dan begitu juga kita telah membincangkan berkaitan dengan bagaimana umat-umat terdahulu ataupun sebelum Islam mencatat sejarah-sejarah yang telah berlaku. Begitu juga kita sudah membincangkan berkaitan makna tarikh tasyri' daripada segi istilah, apakah yang dimasukkan oleh ulama-ulama Islam ya, daripada perbahasan tarikh tasyri' Islami. Itu yang nama panjangnya, tarikh tasyri' Islami, yang mana kita membahaskan perkembangan syariat Islam itu berdasarkan perubahan zaman, bermulanya daripada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman seterusnya. Okey, baik. Untuk video kali ini kita akan membincangkan berkaitan apakah keperluan manusia terhadap tasyri'. Tasyri' dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya mudah faham, panduan hidup. Panduan hidup yang bagaimana yang kita perlukan? Panduan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terdapat ada dua poin utama yang kita boleh dapatkan apa itu keperluan manusia kepada panduan hidup ini. Pertamanya, manusia memerlukan tasyri', ataupun saya akan gunakan lepas ni sebagai panduan hidup. Untuk apa? Untuk menjadi panduan kepada manusia untuk hidup sesama manusia. Manusia dilahirkan di muka bumi ini di atas dua tujuan. Pertamanya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Yang keduanya sebagai hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kita ditugaskan untuk menguruskan sumber-sumber alam yang terdapat di atas muka bumi. Sumber alam seperti apa? Sumber alam yang mudah kita faham sebagai contohnya sumber hutan, sumber sungai, sumber laut, sumber pertanian. Itu secara mudahnya itu sumber alam yang dimaksudkan. Okey, dan begitu juga manusia. Kalau hidup sendiri dia tak boleh hidup. Dia perlukan sistem masyarakat untuk hidup bersama. Orang panggil zaman sekarang sebagai sosial. Adanya sistem sosial antara sesama manusia untuk saling bermasyarakat. Kalau zaman sekarang kita ada apa? Kita ada sistem pendidikan, kita ada sistem pentadbiran, kita ada sistem ekonomi dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini hidup dia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia perlukan orang lain. Nak makan, dia perlukan orang yang menyediakan gandum, orang yang buat tanaman padi. Dia nak makan, dia perlukan nelayan yang mengumpul sumber laut. Dia perlukan perkilangan, orang yang membuat proses benda-benda tersebut untuk dijadikan bahan. Jadi begitu manusia hidup. Macam tu proses manusia hidup. Okey. Manusia ni kalau dia tak ada panduan hidup, sebagai contohnya, dia tak ada panduan untuk menguruskan benda-benda ni, dia akan bercelaru. Dia akan disebabkan fitrah manusia ni apabila dia memiliki satu-satu sumber, dia akan rasa dia ni dah memiliki segala-galanya. Bila berlaku sifat macam tu, tabiat manusia macam tu,
dia akan ada rasa nak menguasai. Dia dah ada sumber, dia rasa nak menguasai orang lain. Sebab tu kita lihat sekarang bila dengan sistem sekarang kan, sistem ekonomi kapitalis, yang mana yang orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Disebabkan apa? Disebabkan sifat manusia tu bila dia menguasai sumber, dia akan menindas orang lain. Jadi manusia ni perlu kepada panduan hidup. Panduan hidup, orang panggil tasyri' rabbani. Yang mana tasyri' rabbani ini mendidik manusia supaya hidup dalam keadaan harmoni, aman damai. Apabila kita memiliki sumber, kita lihat orang lain sama. Bukan kita hanya untuk mengumpul untuk hawa nafsu kita sahaja. Itulah pertamanya yang kita perlukan kepada tasyri' rabbani. Okey. Sebagai khalifah yang adil, yang mana kita menguruskan sumber-sumber tersebut secara adil, bukan untuk memuaskan nafsu kita semata-mata. Okey, baik. Yang keduanya, perlunya manusia kepada tasyri' rabbani ini sebagai panduan untuk mengenai manusia. Tadi kita kata apa? Tujuan manusia dilahirkan di muka bumi ni ada dua. Pertamanya sebagai khalifah. Khalifah ni membahaskan berkaitan dengan cara hidup manusia dengan manusia. Kalau tujuan kedua manusia dilahirkan di muka bumi ni untuk sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut hamba, hubungannya dengan Allah, bukan lagi hubungan dengan manusia. Apabila hubungan berkaitan dengan manusia, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan bagaimana kita nak menyembahnya, bagaimana kita nak untuk memohon kepadanya, bagaimana kita nak taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita buat sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mereka sendiri. Daripada satu sisi kita melihat manusia ni memang secara fitrahnya dicipta, ada dalam diri mereka untuk rasa bertuhan. Jadi mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan, tapi bila dah mencari itu dengan cara jalan yang salah. Mencipta Tuhan sendiri, mencipta cara sendiri, ibadat sendiri, itu yang menyebabkan mereka tersesat. Jadi manusia tu perlukan kepada tasyri' rabbani sebagai hamba untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan melaksanakan sembahyang. Bagaimana kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan larangannya, dengan merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kita, ataupun dengan cara lain kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil maqam ihsan yang disebutkan oleh Allah, disebutkan dalam hadis, ataupun zaman sekarang kita sebutkan sebagai tasawuf ataupun sebagai tazkiyatun nafs. Baik. Itu keperluan manusia kepada tasyri'. Pertamanya untuk menguruskan kehidupan manusia sesama manusia. Keduanya urusan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya persoalan, kenapa manusia perlu kepada panduan? Manusia perlukan kepada panduan ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, manusia ni secara fitrahnya, tabiat manusia itu, dia rasa sifat sombong. Apabila sudah memiliki sesuatu, dia akan ada rasa sombong. Bila ada sombong ni, dia akan akan rasa sifat nak menguasai. Dia tamak. Akan timbul sifat-sifat lain. Jadi panduan ni diturunkan oleh Allah SWT melalui para rasul dan para nabinya untuk sebagai cara hidup untuk manusia. Bila siapa yang mengikuti panduan tersebut, insya-Allah dia akan hidup secara aman dan harmoni di muka bumi sama-sama manusia, dan juga dia aman dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya.
Baik, tadi kita membincangkan syariat, tasyri'ur rabbani. Maksudnya panduan hidup yang diturunkan melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang persoalan, siapa yang menyampaikan syariat ini? Sudah semestinya yang menyampaikan syariat ini melalui para nabi dan rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada yang mana yang kita perlu kenal 25 rasul tu. Betul tak? Kemudian para rasul yang mendapat yang diturunkan kitab kepada mereka, iaitu kitab apa? Kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, apakah tasyri' rabbani ini juga dinamakan sebagai tasyri'us samawi. Tasyri'us samawi. Kenapa dinamakan sebagai tasyri'us samawi? Kerana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan para nabi dan rasulnya. Okey, baik. Kemudian, seperti yang kita maklum tadi, ada empat kan? 4 kitab yang diturunkan kepada para rasul mengikut zaman mereka. Itu baru kitab yang 4 ditambah lagi dengan suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf para nabi yang diturunkan kepada para nabi. Baik. Kemudian kita tanya, apa hikmah? Hikmah diturunkan syariat ini dengan dalam yang begitu banyak, kan? Satu zaman, pada zaman Nabi ni turun macam ni, zaman Nabi ni turun macam ni, zaman Nabi ni turun macam ni. Kenapa adanya pelbagai tasyri'? Apa hikmah dia? Ulama membincangkan apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mempelbagaikan syariat. Ingat, tadi kita kata apa? Syariat itu sebagai panduan hidup. Kita kena ingat key point tu. Sekarang kita tanya apa hikmah dia? Hikmah yang disebutkan oleh para ulama bahawasanya setiap zaman manusia hidup dengan cara yang berbeza. Zaman Nabi Daud alaihissalam dengan zaman Nabi Musa alaihissalam, dua perbezaan zaman. Cara hidup masyarakat pada waktu ketika itu dah berbeza. Bukan kata berbeza pada segi zaman. Kita tengok sendiri pada zaman sekarang, orang yang hidup di Malaysia dengan orang yang hidup di Tanah Arab, adakah cara hidup kita berbeza? Adakah cara hidup kita sama? Tak sama. Cara orang Asia hidup dengan cara orang Arab hidup berbeza, budaya berbeza. Itu daripada segi makan, daripada segi tempat. Dari segi tempat sudah berbeza, apatah lagi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Orang yang hidup nenek moyang kita yang hidup ketika zaman tahun 90-an, tahun 70-an tak sama dengan kita yang hidup zaman pada abad 21 ni. Jadi disebabkan kehidupan tu berbeza, corak kehidupan tu berbeza, jadi syariat yang diturunkan pada waktu tu bersesuaian dengan budaya hidup atau cara hidup ketika tu. Okey, baik. Disebabkan itu, setiap zaman ada nabi yang diutuskan, dan di setiap tempat ada nabi lain yang diutuskan pada satu bangsa. Contohnya pada zaman dulu, nabi-nabi diutuskan pada bangsa-bangsa tertentu, diutuskan pada mengikut zaman-zaman tertentu. Disebabkan apa tadi? Disebabkan cara hidup yang berbeza. Zaman kita Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran disebabkan syariat kita bersesuaian dengan cara hidup manusia pada zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Al-Quran itu relevan
Daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga akhir zaman. Maksudnya Al-Quran itu sentiasa akan relevan. Tak perlu dah kepada syariat baru. Jadi jangan kita duk ambil pula kita ni disebabkan cara dulu Allah SWT turunkan pelbagai syariat, kita boleh nak ubah juga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah katakan Al-Quran itu sebagai khatim, sebagai penutup segala syariat. Jadi tugas kita nak memastikan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu relevan dengan masa kita. Bukan kita kata Al-Quran itu tak relevan dengan masa kita dah. Baik. Seterusnya, hikmah berbezanya mempelbagainya bentuk syariat ini. Kita tengok Zabur, Taurat, Injil itu syariat yang berbeza, memberi panduan hidup yang bersesuaian pada ketika itu. Tapi apa persamaannya? Apa persamaan setiap syariat itu? Persamaannya satu, iaitu mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tu? Berbeza mengikut zaman, mengikut tempat. Tapi tujuannya satu, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak berbeza. Okey, baik. Itu berkaitan dengan hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan tasyri' samawi itu daripada dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai kitab. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu bersesuaian dengan zuruf ataupun keadaan umat ketika itu? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Itu dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu bersesuaian dengan zaman dan makan, waktu dan tempat. Okey. Dan juga bagaimana Allah SWT, itu hanya perbezaan daripada segi sudut apa? Sudut ibadat, sudut taklif dan juga ibadat secara luaran. Tapi daripada segi akidah, semua dia punya tuntutan yang dibawa oleh para rasul sama saja. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Okey. Menunjukkan bahawasanya setiap nabi dan rasul ni, 25 rasul yang kita kenal, semua yang bawa kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan timbul persoalan, adakah setiap syariat ni masih boleh diamalkan? Dah Allah Taala yang turunkan, betul tak? Ada orang contohnya Kristian, apa nak bezakan? Allah Taala yang turunkan, jadi kami ikut Taurat, kami ikut Injil, kami ikut Zabur. Apa masalahnya? Kita kena faham, Allah SWT telah mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup segala nabi, dan Al-Quran itu penutup segala syariat. Syariatul Islam khatimatul syara'i. Islam itu sebagai penutup segala syariat. Maksudnya syariat yang sebelum-sebelum ni terus terhapus, dinasahkan, tak boleh terpakai lagi. Hanya ada Al-Quran. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Okey, baik. Begitulah kita nak menjawab bagaimana golongan-golongan lain yang mengatakan mereka masih boleh mengamalkan daripada kitab-kitab yang terdahulu. Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala dah jelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam setiap kitab. Allah dah membagi tahu pada mereka akan adanya Nabi akhir zaman. Mereka faham, tapi mereka mendustakannya. Baik, setakat itu dulu perkongsian saya. Sekarang ini, sekiranya ada sebarang kesalahan, boleh dimasukkan dalam ruangan komen untuk diperbetulkan. Dan sekiranya ada penambahan maklumat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.